membuka pengajian kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Bahasa ulayakunu minal muhtadin. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bila orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk dari Allah Taala. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Mic ni macam tak kuat. Memang tak kuat macam lomau itu. Baik. InsyaAllah. Jadi kita sambung hadis ya. Hadis surah apa tu? 317 ayatnya. Tajuk dia apa? Tajuk dia maksudnya yang tadi ajman nasu ala. Sambung lebih ajman nasu ala ajman nasu ala anna manis tatan tabanat lahu sunnatun rasulillah. Macam tu kan? Baik, insyaAllah. Jadi kita masih sambung dalam pembahasan. Kita masih dalam pembahasan hadis berkenaan dengan Nabi memberi nasihat kan. Nasihat yang menggetarkan jiwa. Wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun. Di mana Nabi SAW telah memberi nasihat, satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata. Kan? Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata ka'annaha mau'izatu mu'min awsana, seolah-olahnya satu peringatan yang terakhir yang nak kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Jadi apa wasiat Rasulullah?
Nabi berwasiat, ausikum bitaqwallah azza wa jalla wa sami wa ta'ah. Aku berwasiat pada kamu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan taat. Sekalipun wa in ta'ammaran alaikum, sekalipun kamu diperintah atas kamu tu seorang hamba, abdun absyiyun, sekalipun hamba absyi, fa innahu man ya'is minkum fasayara atilafan katsira. Maka semuanya kamu, orang siapa yang hidup sesudah pada kamu akan melihat perselisihan yang banyak di atas umatku, kata Rasulullah SAW. Oleh itu, apa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin dan mahdiyyin. Oleh itu, naklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin dan mahdiyyin yang mengetahui kebenaran. Al-mahdiyyin mengetahui kebenaran. Addu 'alaiha bin nawajid, naklah kamu gigit dengan gigi-gigi garaham kamu. Maksudnya pegang teguhlah, pegang teguh. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, dan atas kamu itu naklah kamu akan ada perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna likulli bid'atin dhalalah, maka sungguhnya pada setiap bid'ah itu ada kesesatan. Baik. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan hadis tersebut. Baik, kita sambung hadis di muka surat 317. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, dan katanya lagi, ajma'an nasu ala anna manistatabanat lahu sunnatun an Rasulillah lam yakun yada'a liqauli ahadin minan nas. Maksudnya telah sepakat manusia bahawa barang siapa yang ternyata baginya satu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seharusnya ia meninggalkan kerana perkataan seorang daripada manusia. Telah sepakat manusia bahawa barang siapa yang ternyata baginya satu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seharusnya ia meninggalkannya sunnah kerana perkataan seorang daripada manusia. Maksudnya telah sepakat segenap umat Islam bahawa barang siapa mengetahui satu sunnah daripada Rasulullah, maka tidaklah boleh lagi dia meninggalkan sunnah itu kerana mengikut pendapat orang lain. Jadi kalau kita dah tahu sesuatu sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, kan, ataupun bukan Nabi yang buat dah, tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala buat, okay, maka sunnah itu naklah kita ambil, Nabi dan kita amalkan supaya kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang pernah mengamalkan sunnah tersebut, kan? Jadi contohnya ibadah-ibadah yang jarang kita lakukan lah. Apa ibadah yang jarang kita lakukan? Contohnya sembahyang sunat taubat, jarang dilakukan. Sunat duha, jarang dilakukan. Sembahyang gerhana bulan dan matahari pun sembahyang yang jarang dilakukan, kan? Jadi bila kita melakukannya, maka kita termasuk orang yang telah mengamalkan sunnah tersebut, walaupun sekali. Sembahyang tasbih, sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih pun sembahyang yang jarang dilakukan. Ada waktu tertentu saja orang lakukan. Bulan Ramadan itu nasib baik ada bulan Ramadan. Bila ada bulan Ramadan, maka ada orang yang melakukan sembahyang sunat tasbih. Hilang Ramadan, sembahyang tasbih pun hilang, tak ada lagi nak buat. Tahun depan dah jumpa balik. Ini pun dah jumpa, dah dekat Ramadan ni. Mudah-mudahan kita akan kembalilah buat sembahyang sunat tasbih tu. Dia ada 360 tasbih yang kita kena baca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil alim azim.
Jadi bila kita tak pernah melakukan benda tu, maka kita masuk dalam golongan orang-orang yang pernah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi ini kan ialah satu benda yang diamal Rasulullah. Tapi ada juga perkara-perkara yang kadang-kadang Nabi tak buat, tapi dibuat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, kita tengok dalam kitab lain. Antara benda lain yang baru yang para sahabat buat selepas kewafatan Rasulullah SAW, antaranya ialah pengumpulan Quran. Mengumpulkan Quran oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian perintah solat tarawih berjemaah yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Nabi tak ada sembahyang tarawih berjemaah, dia buat sembahyang tarawih berjemaah pada zaman Sayyidina Umar. Kemudian penulisan Quran dan perintah azan kedua pada hari Jumaat oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan. Kalau pada zaman Nabi ada sekali azan sajalah. Pada Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Uthman baru ada azan kali yang kedua, 2 kali azan sembahyang Jumaat kan. Kemudian Sayyidina Umar pernah mengubah makam Ibrahim, Nabi Ibrahim daripada tempat asal dia. Sayyidina Umar pernah mengubah makam Nabi Ibrahim daripada tempat asalnya. Kemudian Sayyidina Umar dan Osman pernah membuat ubah suai akan Masjid Nabawi ataupun Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali pernah mencipta selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun termasuk perkara baru. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membuat perubahan lafaz tasyahud. Abdullah bin Mas'ud membuat perubahan lafaz tasyahud at-tahiyat itulah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar pun ada pernah menambah lafaz tasyahud. Contohnya menambah Sayyidina, kalimat Sayyidina lah. Okey, pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kemudian penambahan lepas talbiyah oleh Sayyidina Umar, anak Abdullah bin Umar bin Hasan bin Ali. Kemudian Sayyidina Ali pernah memerintahkan supaya ditulis ilmu nahu. Ali pernah diminta supaya ditulis ilmu nahu. Ilmu nahu kan tentang isim, pembahagian isim kan, pembahagian kalimat tu. Kalimat daripada 3. Pertama isim, nama. Kedua fi'il, perbuatan. Ketiga huruf kata penghubung. Okey, isim pula ada banyak pembahagian dia. Ada isim mufrad, ada isim kata tasniah, ada isim mufrad, ada isim tasniah, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim alat, ada isim kata ismul ladzi la yansarif. Banyak pembagian isim. Kemudian fi'il ada pelbagai pembagian fi'il madhi, perbuatan telah berlaku. Fi'il mudhari', perbuatan sedang berlaku dan akan berlaku. Kemudian fi'il amar, perintah. Fi'il nahi, tegak. Itu kemudian pembagian huruf pula. Huruf ada pelbagai jenis huruf. Antaranya huruf yang menasabkan, huruf yang menjarkan fi'il, menjarkan isim. Contohnya min, an, ala, kan, ila, fi, rubba, kan, huruf qasam, huruf sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Itu termasuk dalam pembagian huruf. Ada huruf yang masuk pada fi'il mudhari'.
seperti lam, lan, anna, lama dan sebagainya. Kemudian seorang tabi'in yang termasuk di kalangan ahlul ilmi wal fadli, iaitulah Yahya bin Ya'mar, adalah orang yang mula-mula sekali meletakkan titik pada huruf dalam mazhab Quran, Ini orang pertama sekali, iaitu Yahya bin Ya'mar. Pada zaman Nabi, kan, Quran dia tak ada baris, tak ada titik. Tak ada baris, tak ada titik. Jadi meletakkan baris dan titik ini pada zaman yang kemudian. Kalau tak ada baris, memang tak ada titik, memang kita tak boleh nak baca lah. Macam tu. Kecuali kalau orang belajar nahu, belajar sorab, boleh dah baca. Baik, kemudian selepas kematian Khulafaur Rasyidin dan juga para sahabat, ada lagi yang kata perkara-perkara baru yang dibuat. Antaranya seperti meletakkan baris pada ayat Quran dan memberikan titik pada huruf-huruf. Kemudian meletakkan juzuk, rubu' dan tempat-tempat yang dilakukan sujud tilawah. Ini dibuat pada zaman kemudian, selepas dari zaman Khulafaur Rasyidin. Dan selepas zaman para sahabat meletakkan juzuk kepada Quran. Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk kan. Pada zaman Nabi dia tak ada lagi tu. Tidak ada pembahagian juzuk tu. Kemudian rubu' 1/4. 1/4 Quran, 1/3, 3/4, dan tempat-tempat dilakukan sujud tilawah. Kemudian memberi tanda-tanda pada setiap 10 ayat. Setiap 10 ayat ada tanda dia. Ada tanda kan? Setiap 10 ayat. Kita tengok pada tiap 10 ayat ada tanda. Kemudian menghitung surah-surah Quran. Kemudian memberikan nombor pada ayat-ayat Quran. Berikan nombor. Buat susunan dia kan. Mana surah ayat yang didahulukan, mana surah yang dikemudiankan. Kalau ikut daripada logik akal kita, sepatutnya ayat pertama yang diturunkan kena letak depan. Iaitulah ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sepatutnya ayat tu letak di depan. Tapi dia letak di juzuk amma. Nampak tak? Jadi maknanya permulaan turun ayat itu bukan maknanya sebagai kata pemutus untuk diletakkan di depan. Jadi letak di lepas surah, di depan Al-Quran itu. Kemudian ayat terakhir diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Itu ayat terakhir diturunkan. Sepatut letak kat belakang sekali. Tapi dia letak dalam suratul Maidah. Kemudian menjelaskan ayat Makkiyah dan Madaniyah pada setiap surah. Pada setiap surah tu ada ni ayat Makkah ke ayat Madinah. Macam tu. Kemudian meletakkan tanda wakaf, mana berhenti ketika membaca Quran. Kemudian menjelaskan hukum tajwid. Hukum tajwid ni kemudian. Pada zaman Nabi itu tak ada lagi hukum tajwid tu. Dibuat pada zaman yang kemudian. Jadi letakkan ni apa bacaan dia, hukum dia, idgham izhar ke, idgham ke, idgham aguna, idgham bila guna, ifa syafawi, ifa hakiki. Idgham mutamassilain, idgham mutaqarribain, hukum mad asli, mad tabi'i, mad silah. Berbagai jenis pembagian mad lin, mad iwad, mad alif disukun, mad arid disukun, mad jaiz, mumpasil, mumtasil dan sebagainya lah. Banyak pembagian mad ni, kan? Kemudian membukukan ilmu bahasa, usul fiqh, usuluddin dan ilmu lain yang diperlukan untuk memahami syariat. Jadi perkara-perkara itu tak boleh kita katakan sebagai bid'ah. Dia tak boleh kita katakan bid'ah. Malah dia masuk dalam sebahagian daripada muhsanat
aktiviti kebaikan kerana dia tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, dan dia membawa banyak masalah kebaikan, seumpamanya memudahkan baca Quran, menghafal, mengelakkan tertib dan mengetahui tentang hukum bacaan. Nampak tak? Benda tu zaman Nabi tak buat, tak ada. Tapi dibuat pada zaman Khulafa' Rasyidin, dibuat pada zaman ulama-ulama mu'tabi'in, ulama-ulama kemudian lah. Nampak? Jadi kat situ kita nampak bahawa bid'ah tu bagi dua. Bid'ah bagi satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dhalalah. Satu bid'ah yang baik dan satu bid'ah yang tidak baik. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, maka baginya itu dapat pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya sehingga hari kiamat. Sedangkan barang siapa yang membuat satu sunnah yang jahat, yang tidak elok, maka baginya dosa, dan dosa orang yang mengamalkannya sehinggalah pada hari kiamat. Baik, kita tengok pada tadi. Jadi telah sepakat manusia bahawa barang siapa yang ternyata baginya satu sunnah daripada Rasulullah SAW, tidaklah seharusnya ia meninggalkannya sunnah kerana perkataan seorang daripada manusia lain. Manakala ada orang manusia lain menentang benda tu, tapi benda tu Nabi pernah buat, so kita buat je lah. Macam tu. Maksudnya telah sepakat segenap umat Islam bahawa barang siapa yang mengetahui satu sunnah daripada Rasulullah SAW, maka tidaklah boleh lagi dia meninggalkan sunnah itu kerana mengikut pendapat orang lain. Jangan kita hanya sekadar mengikut pendapat orang lain. Tapi kalau benda tu pun Nabi pernah buat. Ataupun bukan Nabi buat, sahabat buat. Para tabi'in buat. So benda tu baik, buatkanlah. Macam tu. Baik. Jadi apa yang telah dikatakan oleh imam yang mulia itu jelas menunjukkan betapa tinggi nilai sunnah hadis yang tidak dapat dibandingkan dengan perkataan atau pendapat yang lain. Kerana kedudukannya ialah amat penting sebagai sumber kedua daripada pengambilan hukum Islam. Kerana ini maka sudah menjadi kewajipan dikala timbul perselisihan supaya kembali kepada sunnah itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah. Dan Nabi pun pernah sabda, dia kata, "Taraktu fikum amraini ma in samattakum bima lan tadullukum abada kitabullah sunnati." Aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sunnah itu ada dia punya huraian-huraiannya. Kan? Kenapa? Kerana setiap benda yang Nabi tak buat, belum tentu benda tu sahabat tak buat. Kadang sahabat buat. Baik, kemudian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafa' Rasyidin, khalifahnya, sebagaimana telah terangkan bahawa apa yang dikatakan Rasulullah semasa hayatnya mengenai akan timbulnya perselisihan sekarang pun telah banyak terbukti. Malah telah lama terjadinya perselisihan itu di dalam kalangan umat Islam. Oleh sebab itu, jadi kata-kata bukan kata-kata pinjaman lah, kata-kata kiasan ataupun pinjaman tentang maknanya tentang satu benda tu kita kena pegang dengan kuat, dengan teguh. Kan? Hatta kalau seandainya kita dipukul ke, kita dibunuh ke, kita diancam ke dan sebagainya, maka kita tetap berpegang teguh, kita akan terus buat. Kerana Nabi pernah buat, ataupun sahabat pernah buat. Itu. Inilah wasiat Rasulullah yang merupakan satu perintah yang tegas kepada umat Islam untuk berpegang teguh kepada sunnahnya
dan sunnah para khulafa'nya dan sahabatnya itu yang lain, seperti Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali dalam urusan etikad dan juga amalan. Mengenai sunnah Rasulullah, Nabi SAW pernah bersabda, "Man akhadha sunnati fahuwa minni, wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Man akhadha sunnati, barang siapa mengambil atau berpegang dengan sunnahku, fahuwa minni, maka ianya daripada aku. Wa man raghiba an sunnati, barang siapa yang benci ataupun tak suka daripada sunnahku, an sunnati falaisa minni, maka dia bukan termasuk dalam kumpulan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya setiap satu sunnah tu, sebaik-baiknya kalau sekali seumur hidup, kalau boleh kita pernah buat. Contohnya sembahyang sunat tasbih kan, kalau tidak pun sekali seumur hidup kita pernah buat. Begitu juga sembahyang jenazah, sembahyang sunat jenazah kan biasa sembahyang sunat jenazah ni lelaki je, perempuan jarang sembahyang sunat jenazah kan, dia duduk kat bawah je, kat dapur tu duduk kan, macam tu. Siapa yang tak pernah sembahyang sunat jenazah, kenalah buat sekurang-kurangnya sekali lah seumur hidup, supaya kita termasuk dalam kumpulan orang yang pernah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Gitu. Betul juga sembahyang sunat apa lagi? Sunat qabliyah ke, sunat ba'diyah ke, sunat gerhana bulan, gerhana matahari, sunat taubat, sunat hajat, berbagai jenis sunat-sunat yang biasanya kita buat, dan sebagainya. Apa lagi? Kalau dah mati ustaz macam mana? Tak sempat nak sembahyang, baru nak cita-cita nak sembahyang sunat jenazah ustaz. Tapi tiba-tiba malaikat maut dah datang, dah cabut nyawa, dah tak rapik lah tu, nak buat macam mana? Orang nak sembahyangkan tu kita, orang sembahyangkan kita, kita mula nak sembahyangkan orang, dah orang sembahyang kita. Baik. Kemudian apa lagi? Berserban. Berserban termasuk dalam sunnah Rasulullah. Siapa yang tak pernah berserban, kenalah sekurang-kurangnya sekali lah seumur hidup, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup berserban. Betul tak? Macam tu. Masuk sunnah Rasulullah. Bertongkat. Pakai tongkat pun pernah. Kerana Nabi pun pernah bertongkat. Itu termasuk dalam sunnah Rasulullah, bertongkat. Jangan kita tunggu sakit dia bertongkat ustaz. Ni kenapa ni bertongkat ni? Dah kaki dah accident. Kaki accident barulah bertongkat. Selagi mana kaki tak accident, tak sakit, tak terseliuk, selagi itu tak bertongkat. Macam tu. Memang digalakkan kita bertongkat lah. Walaupun kita tak ada sakit apa pun, kaki kita okey je. Tapi sebabkan Nabi pernah bertongkat, maka kita pun cubalah mengamalkan sunnah Rasulullah. Gitu, bertongkat. Faham kan? Dan banyak lagi lah. Memakai bau-bauan, pun termasuk sunnah. Bercincin pun bersunnah. Nabi pernah bercincin. Sekurang-kurangnya sekali lah, walaupun kita tak suka bercincin. Ada orang tak suka bercincin. Saya macam saya pun tak suka bercincin. Kalau pakai cincin hari ni, besok dah hilang. Tak tahu ke mana pergi. Dah hilang lah. Macam tu lah puan. Baik, seterusnya, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia itu bukan daripada aku, bukan daripada perjalanan umatku. Sabdanya lagi, mu'istu bil hanifiyatil samhah, wa man khalafa sunnati falaysa minni. Aku dibangkitkan dengan membawa agama yang lurus, lagi mudah, kan? Dan mana siapa menyalahi akan sunnahku, maka bukanlah dia daripada aku. Gitu. Nikah pun sunnahnya, sah nikah. Nikah sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah tu merupakan sunnahku. Barang siapa yang tak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk dalam kumpulan aku.
Dan Nabi juga pernah kata, aku suka besok akhirat besok umat aku ramai. Oleh itu nak kamu berkahwin, bernikah, supaya umat aku besok Rasulullah ramailah jumlah dia. Siapa yang tak bernikah, maknanya dia tak suka umat Nabi ni ramai besok akhirat. Macam tu. Dia sebut tentang nikah je senyap dia kan. Dia tak nak cerita about nikah. Gitu Yang kata yang seorang tu boleh lah tu. Yang dalam lambung, dah lambung bujang kan. Macam tu. Carilah penoman ni kan. Penoman buburak. Betul tak? Macam tu. Ada dia orang cakap tu, tak payahlah Ustaz, dia kata susah handiannya. Yang baik dia seorang. Senang dia nak pergi mana? Dia kata senang dia nak pergi mana? Kau berdua kan susah leceh. Maknanya dia tak suka lah tu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yati 'alan nas zamanun la tutaqul ma'ishatu fihim illa bi ma'siyatin hatta yusiba rajula wa yahdifa. Fa idza kana dzalika zaman fa 'alaikum bil harabi. Qila ya Rasulullah wa ila aina al mahrab wa ila aina al mahrab qala ila Allah ta'ala wa ila kitabihi wa ila sunnatin nabiyyi. Maksudnya ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, satu masa, la tutaqun ma'ishatu fihim illa bi ma'siyatin. Tidak akan ada mampu untuk mendapatkan kehidupan dalam kalangan kamu melainkan dengan bermaksiat. Hatta sehingga yakziba rajula wa yahlifa, sehingga seorang lelaki itu berdusta ataupun bersumpah. Fa iza kana zalika zaman fa'alaikum bil harbi. Maka apabila adalah demikian zaman itu berlaku, fa'alaikum bil harabi, maka atas kamu tu lari. Atas diri kamu tu naklah kamu lari. Maksud lari menjauhkan dirilah. Qila ya Rasulullah ila ainal mahrab. Kemana kami nak lari ya Rasulullah? Bila kemana nak lagi kami nak lari kalau seandainya kehidupan masa tu penuh dengan dosa dan maksiat? Ataupun yakzibu, berdusta, berbohong, bersumpah dengan sumpah dusta kan? Qala ila Allah ta'ala, naklah kamu lari kepada Allah, wa ila kitabihi, dan kepada kitabnya, wa ila sunnatin nabiyyi, dan kepada sunnah nabinya, itulah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang berlaku dah. Dan zaman sekarang ni pun memang jelaslah berlaku. Banyak zaman sekarang ni kan, tidak ada kehidupan melainkan dengan penuh ada maksiat. Sehingga ada manusia yang berdusta, berbohong, bersumpah dusta dan sebagainya kan, demi untuk mendapatkan sesuatu jawatan, mendapatkan sesuatu pangkat, mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Sanggup begitulah. Jadi kalau seandainya berlaku begitu, kata Nabi, fa'alaikum bil harabi, atas kamu tu lari. Lari ke mana? Lari ke gunung ke? Lari ke laut ke? Lari ke lurah ke? Lari ke paya ke? Kata Nabi, naklah kamu lari, wa inna ainal mahrab ila Allahi wa ila kitabihi, naklah kamu lari kepada Allah, lari kepada kitabnya dan kepada sunnah. Mana berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan hadis Nabi, berpegang teguh dengan hadis-hadis ataupun kaul-kaul para sahabat radhiyallahu taala anhum, perbuatan para sahabat. Jadi sunnah Rasulullah ialah jalan Rasulullah, jalan yang diikuti oleh para sahabatnya dan oleh umat Islam yang mencintai akan syariat baginda Rasulullah. Dan jalan inilah pula yang wajib diikuti oleh setiap orang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kerana jalan ini ialah jalan Allah, jalan yang diterangkan dalam kitab Al-Quran. Seperti mana yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i, segala apa yang telah dihukumkan oleh Rasulullah
maka hukumnya itu adalah dipahamkan daripada Quran. Imam Syafi'i bersebut, dia kata segala apa yang telah dihukumkan oleh Rasulullah, maka hukum itu adalah dipahamkan pada Quran. Jadi apa saja hukum-hukum yang Nabi telah putuskan, so sudah tentu bersumberkan pada Quran. Takkan nak bersumber dengan benda lain. Kerana Nabi wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Aku tidak berkata mengikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama ada Quran ataupun wahyu sendiri Allah Taala berkalam dengan Rasulullah ke melalui perkataan Jibril, ataupun datang dalam mimpi Nabi, kan? Satu benda tu bila suatu masalah tu tak dapat diputuskan, maka Nabi bermimpi je kan. Dengan mimpi itulah Nabi mendapat petunjuk macam mana nak menentukan suatu perkara. Ru'yah shadiqah. Istilahnya ru'yah shadiqah. Maksudnya mimpi yang nyata yang datang pada Nabi. Berbeza dengan mimpi kita. Mimpi kita tak. Kalau mimpi Nabi ni, kalau Nabi kata bunuh. Contohnya Nabi apa? Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail dalam mimpi. Dalam mimpi diperintahkan. Jadi mimpi Nabi benar, bukan macam mimpi kita ni. Mungkin ada benar, mungkin tak benar. Mungkin ada betul, mungkin ada tak betul. Tapi yang banyak tak betul kan. Dalam mimpi berkahwin dengan bidadari. Luar mimpi tak ada kahwin pun, macam tu je depan ada. Gitu. Kadang ada juga mimpi-mimpi yang betul lah, betul juga. Dapat alamat dalam mimpi, aku dapat alamat. Tapi kalau bab menyembelih orang ni, aku dapat alamat dalam mimpi suruh menyembelih kau. Parah kan. Saya telah mendapat mimpi yang benar daripada Allah untuk menyembelih kau. Kau cakap apa? Nak sembelih dia. Kau bergaduh kan? Tak bergaduh, bertumbuk pun tak. Macam tu. Okay? Kan ada yang berlaku begitu kan? Dulu dekat mana tu? Dekat Ulu Rokan tu kan? Dekat Rokan tu, Ulu Rokan. Ulu Rokan kan? Tu yang kena bunuh tu. Dibunuh bapak dia ke? Nenek dia, bapak dia, mak dia dibunuh. Dia lepas tu dia letak dalam kepala tu, dalam butir kan. Bawa pergi Syalam. Macam tu. Dia buat bas. Orang semua tak tahu. Dia bawa kepala orang. Macam tu tuan. Masya Allah. Tu dah dia dapat apa benda tak, bisikan-bisikan tertentu lah yang dapat dia bisikan supaya potong kepala, bunuh dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi demikianlah betapa pentingnya sunnah itu bagi umat Islam. Sunnah yang sudah lama dibentangkan lengkap dengan segala keperluannya dalam agama Islam, perkara agama, sehingga tidak perlu lagi kepada sunnah yang baru atau jalan dan cara yang diada-adakan atau direkakan menurut fikiran dan kiasannya dinamakan sebagai bid'ah. Okey, jauhi perkara yang baru yang diada-adakan. Okey. Akhirnya pada hadis tersebut Rasulullah SAW menerangkan perkara-perkara bid'ah yang diperintahkan secara tegas supaya dijauhkan daripadanya, iaitu jauhilah kamu akan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Mana benda baru diada-adakan ni yang tidak bersesuaian lah pada Islam. Yang tidak bersesuaian. Macam tadi sesuai. Macam bukukan Quran, letakkan baris pada Quran, letakkan tanda wakaf, buat hukum tajwid. Benda baik tak? Benda baik. Kalau tak ada hukum tajwid tu, orang baca Quran dia melantung je lah. Melantung ya. Sama ada tebal ke, nipis ke, kan dongung ke, tak dongung ke, lantahlah. Sebab apa? Hukum tajwid tak ada. Tak dibuat hukum tajwid. Kemudian tak ada pula hukum bacaan taranum dan sebagainya.
Macam mana kalau tak ada taranum? Tak adalah sodap lagu dah. Tak apa benda lagu dibawa orang kan. Sebab taranum tak ada. Jadi yang mencipta taranum tu ulama kemudian lah. Ada Hijaz, Sikah lah benda tu kan. Ras lah. Apa lagi? Nahwan benda tak. Itu orang yang ahli ahli lagu lah. Dia faham dah tu. Yang tak pakar tentang lagu ni, napas pendek somput ni, tak payahlah lagu-lagu tu. Kan? Baik. Jadi tapi Nabi kata kan, digalakkan kita, dituntutlah kita ni baca Quran secara berlagu supaya senang kan, sedap dengar kan. Habis dah suara dah, nafas saya somput ustaz, memang tak dapat lagu dah. Macam tu. Baik, kemudian kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Ni dia kata tiap bid'ah ni dia ada tafsiran dia. Jangan kita kata setiap bid'ah semua sesat. Dia tafsiran. Kerana bid'ah bagi dua. Bid'ah bagi dua. Nanti ada buku surat sebelakang tuan-tuan. Di surat belakang nanti dia kata al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumatun. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa man khalafaha fahuwa mazmum. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka bid'ah yang sesuai akan sunnah itu adalah terpuji. Bid'ah yang menyalahi akan sunnah maka tercela, mazmum. Nampak? Ni muka surat belakang. Jumpa tak? Surat belakang tu ni. Kita tak jumpa lagi, kita sampai lagi tu. Surat belakang Jadi pada hadis yang lain, menurut riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalul hadiyu Muhammadin wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, adapun kemudian pada itu, maka sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu ialah kitab Allah, dan sesungguhnya semulia-mulia petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad, dan sejahat-jahat perkara itu ialah perkara-perkara yang diadakan, dan tiap-tiap yang diadakan itu bid'ah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Tiap-tiap sesat dalam neraka. Tiap-tiap sesat dalam neraka. Cuma tadi pembahagian bid'ah. Tu ada tafsiran dia macam tu. Baik, kemudian Imam Syafi'i, contoh lagi, Imam Syafi'i ulama terawal membahagi bid'ah pada dua bahagian. Pertama bid'ah dhalalah, yang kedua bid'ah hasanah. Para ulama setelah beliau pun ada mereka mempersetujui dengan pembahagian bid'ah ini. Ulama Syafi'i, antara ulama Syafi'i yang membahagikan bid'ah pada dua, contohnya Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istisqar. Imam Ghazali dalam kitab Al-Muddin pun ada sebut bid'ah bagi dua. Imam Hafiz Ibnu Katsir Al-Hasir dalam kitab Nihayat. Imam Izzuddin bin Abdul Salam disebut dalam kitab Qawaid Al-Ahkam. Imam Nawawi dalam kitab At-Tahzib wal Asma' wal Lughah. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar Haytami dalam kitabnya At-Tabyin fi Syarhi Arba'in. Dia membahagikan kepada ulama-ulama ini, membagikan pada dua. Ada juga ulama lain membagi pada 5 pula. Contohnya Imam Izzuddin Ibnu Abi Salam Abdul Salam membagi bid'ah pada 5 pula. Iaitulah kepada bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah makruh dan bid'ah haram. Contoh bid'ah wajib, contohnya mengkaji ilmu tata bahasa, ilmu nahwu untuk memahami Quran dan hadis. Ini termasuk bid'ah wajib. Mengkaji ilmu nahwu, tata bahasa.
untuk memahami Quran dan hadis. Kemudian bid'ah sunat, contohnya mendirikan sekolah dan tempat pengajian agama. Okey, mendirikan sekolah dan tempat pengajian agama, ini termasuk bid'ah sunat. Bid'ah harus bersalam selepas solat subuh dan asar. Bersalam. Selepas solat subuh dan asar, memudah atau melapangkan urusan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Itu termasuk bid'ah harus. Bid'ah makruh. Bid'ah makruh menghias masjid dengan ukiran. Menghias masjid, mengukir-ukir masjid dengan ukiran. Ini termasuk bid'ah makruh. Bid'ah haram, mengikut fahaman Qadariyah dan Jabariyah. Okey, Qadariyah, Jabariyah ini termasuk dalam pembahagian bid'ah yang bid'ah haram, tuan-tuan. Jadi siapa pula yang menyokong kepada pendapat Imam Izzuddin Abdul Salam berkenaan dengan pembahagian bid'ah pada 5? Contohnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i pun ada juga menyokong. Sepakat di kalangan ulama Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi, Ibn Abdul Hajar Asqalani. Jadi mereka menyatakan mereka menyokong pendapat Imam Izzuddin Abdul Salam yang menyatakan bahawa bid'ah bagi pada 5. Bid'ah bagi pada 5. Okey. Dan Umar juga pernah berkata, ketika Umar memerintahkan para sahabat supaya mendirikan sembahyang berjemaah, sembahyang tarawih secara berjemaah, kan? Maka Umar berkata, nikmatil bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah inilah ini, dia kata. Sebaik-baik bid'ah inilah ini. Jadi maknanya apa yang dibuat tu bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Aja tu, bid'ah yang baik. Kalau tidak dibuat macam tu, sudah tentu akan manusia akan sembahyang sorang-sorang lah. Sembahyang kat rumah. Bila sembahyang kat rumah memang tak rapid lah 20 rakaat Ustaz. 10 rakaat pun susah kalau sembahyang kat rumah, kan? Baru sembahyang 2-3 rakaat kan, lepas itu kan dah mengantuk. Dah mengantuk, lepas tu pergilah beli air dulu. Lepas tu singgahlah kat dapur, kan? Singgah dapur, tengoklah ada kuih kat dapur tu. Termandi ke apa mana, makanlah termandi dulu. Lepas tu minumlah, buailah air, buat teh tarik pula. Bila nak minum bila Nabi nampak. Jadi kalau kita semayang ke surau, ke masjid, insya-Allah tak ada benda yang mengganggu dah. Macam tu dia kita dapat habiskan. Sampaikan kita pula, dah habis ke Ustaz, kata. Tak tergasur pula, imam pula baca ada bagus pula, cantik bacaan kan. Walaupun surah dia buat tu agak panjang sikit, tapi sebabkan suara tu sedap, kita pun tak tergasur tuan. Dah habis dah, gitu. Kejap yo. Gitu. Faham tuan kan? Jadi di sini di samping menerangkan kedudukan Quran dan hadis, dijelaskan pula perkara bid'ah yang sesat yang boleh membawa masuk neraka. Inilah sebabnya Rasulullah SAW meminta dengan cara yang bersungguh-sungguh supaya dijauhi perkara bid'ah itu menurut erti kata yang sebenarnya. Supaya kita menjauhi perkara bid'ah itu dalam erti kata yang sebenarnya, memang dia itu betul-betul bid'ah. Dia bid'ah yang sesat, bukan bid'ah yang tak sesat. Adapun bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut ialah bid'ah agama dalam urusan etikad, amal, perkataan yang zahir dan yang batin. Dan arti tiap-tiap bid'ah itu sesat adalah urusan tersebut, bukan tiap-tiap bid'ah yang diadakan dalam perkara dunia yang berhubung dengan urusan hidup keduniaan, selama tidak mendatangkan atau membawa kepada kejahatan atau mudarat atau mengerjakan perkara yang terlarang. Kerana ini, orang-orang Islam boleh mengadakan barang-barang atau sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Mereka boleh mereka apa saja jenis kenderaan dan tempat kediaman atau perusahaan menurut peredaran zaman dan keadaan yang tidak pernah dilakukan oleh zaman para sahabat. Tak?
Zaman Nabi ada naik kereta tak? Tak ada. Zaman naik unta. Naik unta ataupun apa? Jadi kalau seandainya naik kereta ni bid'ah, tak payah dia suruh naik kereta. Kalau zaman sekarang lah, kalau orang kata ini naik kereta ni bid'ah, naik kereta api ni bid'ah, kalau macam tu suruh dia naik unta. Naik unta ni kuda. Manalah nak boleh unta Ustaz kata kan. Gitu. Islam tidak melarang bid'ah dalam urusan keduniaan, malah digiatkan dan diberi petunjuk dan arahan yang sebaik-baiknya kepada umat Islam. Dan kepada mereka diserahkan sepenuhnya urusan menyenggara persoalan hidup sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah dan hadis sahih, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum alau bihi, wa idza kana fi amri dinakum fa ilayya." Apabila sesuatu itu daripada perkara dunia kamu, maka kamu sekalian kamu lebih mengetahui dengannya. Bila ada ia daripada urusan agama kamu, maka kepadaku terserah urusan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini teranglah lagi bahawa umat Islam lebih mengetahui urusan dunia, dan mereka pula yang menyelenggarakan sesuai dengan tuntutan zaman. So mana dalam bab bid'ah, dalam bab dunia ni memang kita digalakkanlah urus sendirilah, urus sendiri. Nabi pun pernah bertanya dengan pendapat sahabat, kan, berkenaan dengan cara pendebungaan, macam mana nak mendebungakan, kan, tumbuh-tumbuhan. Jadi ada sahabat menceritakan macam mana nak mendebungakan. Jadi Nabi ikutlah pendapat sahabat Nabi. Nabi juga mengikut pandangan daripada Salman Al-Farisi dalam peperangan Khandaq, peperangan Parit. Nabi dan para sahabat buntu, tak tahu nak buat macam mana ni. Sebab apa? Mekah akan dikepung oleh tentera-tentera bersekutu, kan. Tentera bersekutu lah, tentera kafir, dengan Yahudi pun sepakat sekali lah nak menyerang Islam di Madinah. Jadi para sahabat dan Nabi pun buntu nak macam mana. Akhirnya timbullah cadangan daripada Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, kalau kami di tempat kami, kalau berlaku perang, kita orang akan buat parit yang besar." Buat parit besar. So Nabi kata mengambil kira pandangan orang lain juga. Dalam bab peperangan, dalam bab dunia tu peperangan. Kenapa? Tapi walaupun tu bab dunia, tapi kalau niat kita berjihad dengan Allah Ta'ala, jadi perkara agama, gitu. Dapat pahala tu tak? Insya Allah Ta'ala. Baik. Jadi hadis ini tenanglah lagi bahawa umat Islam boleh mengetahui urusan dunia, dan mereka pula menyelenggarakan sesuai dengan tuntutan zaman. Mereka boleh mengadakan sebarang rencana dan usaha-usaha kehidupan dengan ditokok, ditambah, dikurang, dipinda menurut akal fikiran mereka. Tetapi mereka tidak dibenarkan sama sekali berbuat sedemikian itu dalam urusan agama yang bukan urusan mereka, kerana urusan itu adalah terserah kepada Rasulullah, kan? Kalau Rasulullah dah tak ada, para sahabat lah. Para sahabat, kan? Ulama-ulama, kan? Ulama-ulama utabar dan sebagainya. Jadi kita mengambil kira kepada pandangan mereka. Apa lagi benda baru yang tak ada pada zaman Nabi? Contohnya pengklonan. Apa lagi? Pemindahan anggota badan. Pemindahan anggota badan, kan? Pemindahan jantung ke pakai jantung orang lain, kan? Pemindahan hati ke dan sebagainya. Macam tu. Pada zaman Nabi mana ada benda tu? Tak ada. Pada zaman kemudian yang berlaku macam tu. Jadi ulama pangan boleh kita mengambil anggota badan orang lain, kan? Demi untuk masalah kehidupan, gitu. Mendema darah pun sama juga. Zaman Nabi mana ada dema darah? Ada zaman Nabi dema darah? Tak pernah dengar, kan? Nabi mendema darah tu.
sahabat benda darah ke? Tak ada. Benda darah ni zaman-zaman kemudian ni benda darah. Banyak di kalangan kita ni benda darah. Kalau benda darah ni bid'ah, tak payah benda darah dah. Haram ni benda darah ni. Kan? Jangan benda darah. Jadi tak ada pula ulama menyatakan haram. Ulama tak menyatakan haram, malahan kita digalakkan menderma kan, untuk membantu orang lain lah. Kadang kita tak tahu pun darah kita tu derma pada siapa, orang Islam ke tak orang Islam tu, kalau kita tak tahu. Yang penting kita menderma je lah. Wallahu a'lam bisawab. Sekian pembahasan kita malam ini, insya-Allah, dan kita sambung lagi. Ya. Saya apa? Saya pemimpin saya itu saya ada di hospital Kuantan. Apa dia? Hospital Kuantan. Kenapa hospital? Kita bawa masa tu saya kena sakit juga. Tapi saya nak sehat sikit. Masa tu rumah saya sakit, saya bawa rumah saya pergi hospital Kuantan. Okey. Jadi saya berkampung di hospital Kuantan tu. Jadi saya duduk dalam ward pada pagi sampailah jam 7 malam. Okey. Ward tu. Jadi tentang sembahyang tu boleh tak kita kasarkan ataupun dijamaahkan? Kasarkan? Lebih daripada berapa hari? Saya duduk sana dalam ward tu lebih 10 hari. 10 hari? Masih 10 hari lah. Dia kalau dah sampai situ 3 hari kan, sebelum mana dalam masa 3 hari tu boleh lagi kau solat jamaah. Lebih pada 3 hari tak boleh lagi dah. Kena bahas sembahyang secara tamam. Kita pergi apa? Bukan pergi sampai rumah orang kan, kita duduk dalam hospital. Yalah, walaupun bukan rumah orang, tapi kita dah duduk kat situ, dah tinggal lama di situ lebih daripada 3 hari. Maka kita tidak boleh lagi sembahyang secara jamak dan qasar. Maka naklah kita sembahyang tamam. Nanti bila balik semula, dalam perjalanan balik itu bolehlah qasar semula. Qasar dan jamak balik. Bila balik semula lah jatuh. Lepas 3 hari lah. Sembahyang secara biasa. Sembahyang biasa lah. Itu nak tanya tu. Kadang-kadang dia dalam buat pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam. Dalam buat dia tak dapat ke mana-mana. Kalau nak pergi keluar, dia waktu duduk dalam buat dua rumah nak pergi. Atau dia macam-macam jangka dia pergi. Kenapa dia walaupun tak dapat macam mana-mana juga buat apa-apa tu. Iyalah. Mana kita dah sampai pada tempat tu lah. Dah sempat ke tempat tu, dan kita target pun nak pergi kat situ kan. Tak ada pergi tempat lain kan. Target kat situ ya, kat hospital tu jelah. Target kat situ, maknanya kalau dah 3 hari, mana kita kena lah. Melainkan kalau kita tak target kat situ, kemungkinan akan pindah ke hospital lain pula dan sebagainya kan. Kita tak tahu. Kalau pindah lagi, maknanya tu bolehlah kita jamak qasar semula lebih daripada 3 hari. Boleh kita sambung jamak qasar. Kenapa kita tak tahu lagi tetap kat situ. Kalau tahu tetap situ, mana tak boleh lagi lah jamak qasar lebih 3 hari. Mana nak kita sembahyang, kenaklah kita sembahyang tamam. Nanti kalau ada perjalanan balik semula, barulah kita jamak qasar semula. Macam tu. Kepastian itu. Ya. Kita duduk sana dalam buatnya. Kita mana tetap duduk sama lagi. Itu dah cukup. Kalau itu kalau itu jam biasa lah. Biasa ya. Okey. Kalau tak tertinggal, nanti kita pada balik lah. Macam kadang-kadang dulu dalam tu tak dapat nak keluar. Waktu ada apa nak masuk. Jadi sepatutnya nak pergi masa dia dulu dia pada dia. Kalau tu kita tak dapat keluar, betul kadang tu. Tak dapat keluar. Duduk dalam rumah tu tak apa-apa, kadang-kadang ialah orang jaga rumah. Jadi tak apa, dia nak dia lagi
Nah, kita tak sengaja. Kalau kita tu baca tu. Tapi dekat kat waktu biasa kadang ada sudut-sudut tertentu yang boleh kita semayang. Ada. Ada kat sudut-sudut tertentu tu boleh. Ada. Okey. Dekat katil tu pun boleh. Boleh semayang kat situ. Kan dia ada tirai tu. Betul lah dengan tirai. Ada surau tu ada. Ya. Itulah kita nak kepastian daripada satu orang tu. Kepastian kita buat tu. Yalah. Okey. Okey, habis. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina as-sadiqa wa la taqabbal barakatan katsira wa siyana fatani alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'akum arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.